Idayu binti Rosli, pustakawan kanan yang akan mengendalikan kelas kemahiran maklumat yang mana telah diminta oleh pensyarah kamu semua iaitu Dr. Jannah. Dan pagi ini kita akan belajar tentang reference manager Mendeley. Okay, so hari ni saya nak tanya, hari ni semester berapa ya yang join kelas ni? Semester 4. Okay, pernah tak join kelas saya? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Okey. Okey, nak buat sedikit survey lah sebelum kita mula ni. Kita kena tahu jugalah you ada skill tak untuk buat pencarian maklumat. Biasa cari artikel melalui apa? Google Scholar. Google Scholar. Almost semua Google Scholar. Kalau okey. Pernah guna online database tak? Kalau pernah guna online database, type 1 dekat chat. Type 1 dekat chat. Pernah guna online database yang kita langgan tak? Macam Emerald, macam Science Direct. So kalau ada yang pernah guna, mohon respon, letak dekat chat 1. Dekat kita punya chat ni. Saya nak tengok you all bersama saya ke tak pagi ni, ataupun ada yang just tinggal PC terus orangnya tak ke mana-mana. Sebabnya perkara ni yang saya difahamkan oleh Dr. Jannah, perkara ni penting sebab hari ni kita akan belajar tentang macam mana you nak buat in-text citation di dalam literature review, dan kita nak belajar macam mana you nak generate APA citation manager. APA citation lah. So bila you dah tahu nanti rujukan tu, you tak perlulah you nak buat secara manual ataupun you nak guna secara online, sebab Mendeley ni memang membantu kita untuk kita generate secara automatik dan kita juga tidak kehilangan bahan yang kita rujuk tersebut. Okay, pernah guna Mendeley tak? Tak ada siapa respon type 1. Kita tak pernah gunalah kan? Okay. Okay. Nur Ain pernah guna online database. Emerald ke Science Direct tu? Okay. Tak pernah guna. Okay, so saya akan ambil masa sikit saja untuk kita belajar macam mana you nak dapatkan articles dekat perpustakaan secara online dan kemudian baru kita go through kepada Mendeley. Mendeley ni sesi yang secara praktikal ya dan juga technical. So kalau you nak lebih tahu lebih lanjut, kita kena fokus lah ya. Saya lupa, madam you kata kena record sesi ni. Sekejap ya, saya record sekejap. Okay. Okay. Baiklah, so semua respon tak pernah guna online database. So masing-masing nampak tak dekat chat link yang Cik Sujarmu pin tu? Okay, untuk permulaan ni kita akan belajar cara bagaimana you nak dapatkan artikel melalui online database. So masing-masing boleh pergi ke link https://johor.library.uitm.edu.my. Yang ni pernah masuk tak link ni? Kalau you nak tahu link ni, make sure korang guna sampai you all habis belajar. Okay, saya share screen jap. Okay, so masing-masing pergi dekat link yang Cik Sujarmu pin. So saya akan sharekan juga screen saya. So kalau you tengok kat sini, ini adalah kita punya laman web rasmi Johor Library lah ya. So kalau you tak nak datang ke perpustakaan, bukannya saya tak galakkan you datang ke perpustakaan, ada option lah kan kalau you nak akses bahan yang selain daripada physical secara printed in physical, atau you juga boleh pergi ke laman web ini untuk you dapatkan bahan-bahan yang diakses secara atas talian. Okay, especially bukan saja exam paper, saya tahu you all memang selalu akses exam paper, you all juga dapat akses pelbagai maklumat seperti e-book, online articles dan sebagainya. Mungkin you all suka guna Google Scholar kan? You kena tahu kita juga ada satu platform yang kita provide artikel-artikel secara atas talian. Okay, so masih bersama saya.
Okay, so masing-masing dah pergi dekat Johor Library, masing-masing dah pergi ke URL ini. Dah. Okay, dah. Okay, good. Siapa yang respon tu bagus. Okay, so kita nak pergi dekat, ada beberapa tab dekat sini Ada home, ada discover, ada archive dan juga ada myKM. Okay, so masing-masing yang bersama saya boleh klik myKM. MyKM ini dia akan require kita untuk login lah ya. Login menggunakan Google. So make sure you all login menggunakan ID pelajar yang ada student.uitm.edu.my lah. You punya email address ya. Jangan you masuk email secara personal tu, kita memang tak link lah. Kita memang assign apa email yang rasmi dengan UiTM sebab kita nak protect bahan kita. So ini adalah satu gateway lah yang kita perlu masuk. Okay, so kita login macam biasa dulu. Okay, so once you dah login, you akan dapat ke paparan ini. Pernah masuk tak dekat sini, My Knowledge Management Portal? Kalau you nak tahu, portal ini adalah portal memang kita personalize untuk pengguna perpustakaan UiTM, yang mana kalau you nampak dekat sini memang ada nama you Kalau nama orang lain tu make sure you log out balik lah. Mungkin you tak ada kawan pinjam laptop ke, dia login Google email dia dekat situ, then you kena log out balik. Make sure memang nama kamu semualah kat sini ya. Okay, sebab apa saya nak direct kamu pergi dulu dekat My Knowledge Management Portal ni. Pertama kita nak dapatkan bahan-bahan lah sebab kita nak menjalankan atau nak menggunakan Mendeley ni, kita kena ada articles ataupun bahan lah yang dalam bentuk PDF untuk kita muat naik dekat Mendeley. Okay. So, apa yang you nampak dekat sini ada macam-macam jenis bahan yang terdapat di perpustakaan ya. Kalau you pergi kat library, you akan nampak buku dekat rak lah. Ini adalah gateway yang kita panggil digital library portal lah, yang bernama My Knowledge Management Portals. Kita ada online databases, kita ada e-book, kita ada exam paper, ada OPAC. OPAC ni adalah search engine untuk kita cari bahan-bahan perpustakaan yang terdapat di rak ni kira macam katalog lah, katalog online. Dan kita ada institutional repository, kita ada bahan-bahan repository ni maksudnya bahan-bahan penulisan air tangan, kira macam yang ditulis oleh UiTM user lah, sama ada pelajar ataupun pensyarah ataupun penyelidik dan sebagainya, termasuklah thesis, projek pelajar, internship report dan sebagainya. Kalau nak tahu you kena explore Kita juga ada sediakan open access discovery yang mana articles ataupun bahan-bahan atas talian yang diakses secara free, secara online, termasuklah bahan-bahan dalam Google Scholar tu kita satukan dalam satu platform bagi memudahkan pelajar untuk akses. Tak perlulah you nak pergi ke Google ke apa-apa, kita dah mappingkan di dalam open access discovery menggunakan subjek-subjek yang terdapat di UiTM lah. Okay, kiranya dia punya susunan tu menggunakan subjek-subjek yang kita offer programnya dekat UiTM. Okay, kita juga ada online finding archive dan kita juga ada newspaper cutting melalui newspaper at UiTM. So yang ni kalau you nak dapatkan newspaper yang lama ataupun terkini yang kita kalau kadang-kadang ni kita memang dah tak beli dah pun yang hard copy newspaper yang lama-lama tu kan, tapi perpustakaan dia ambil inisiatif ini, kami potong, kita buat newspaper cutting dan kita scan. Ini mana-mana penerbitan berkaitan dengan UiTM lah dan kita akan upload dekat sistem newspaper UiTM ini. So you boleh rujuk juga ya. Cumanya kalau you nak rujuk tu, you nak access, kita memang terpaksa buat close access lah. You kena request baru kita emailkan kepada you punya email. Okay. Kita juga ada digital map, Khazanah Melayu, local content dan juga koleksi buku 2024 ni lebih kepada list lah ya, dan juga Minda VC. Okey, ini sepintas lalulah ya. Tapi apa yang saya nak highlightkan lebih dekat sini adalah lebih kepada online databases sebab kita nak cari sampel-sampel online articles, online journals ataupun e-books untuk kita buat sebagai sampel untuk kita rujuk di dalam kita punya literature review. Literature review biasa chapter berapa kalau you buat report? Any respond? Chapter 2, chapter 3. Tak sure. Ingat?
Tak kisahlah kan, walaupun you tak guna untuk you punya thesis ataupun research, you punya assignment pun you kena gunakan, you kena pastikan you punya paragraph yang you nak copy daripada articles tu, make sure you paraphrase balik. Jangan you copycat secara directly ataupun originally, sebab memang akan detect plagiarism dekat you lecturer punya software tenant in it tu lah. Okay, make sure you all kena paraphrase balik ataupun you olah balik guna your own words. Okay, so kita kat sini kita boleh klik dekat online databases, kita nak cari artikel klik more. Online database ni adik-adik you all dah sempat kan? Bagi saya agak rugi jugalah sebab you tak gunakan daripada SEM 1. Sebabnya online database ni memang kita langgan kita langgan secara bayaran setiap tahun, yang mana kita dah invest setiap tahun. Perpustakaan UiTM yang berpusat di Peta lah di Shah Alam, kita telah bayar kepada semua vendor ataupun publisher ini setahun dengan nilai kumulatif sebanyak 7.4 juta. Setiap tahun kita renew, setiap tahun kita bayar, di mana kita berharap kepada user, termasuklah pelajar ni, untuk kita gunakan lah. So kalau tak ada penggunaan, maka kebaran kalian pada tahun hadapan online database ini tidak lagi dilanggan. Sebab you dah suka refer kepada lain, mungkin you tak biasa guna dan you mungkin tak minat untuk guna kan. Jadinya menjadi kerugian lah kepada junior-junior kamu atau adik-adik kamu semua belajar pada tahun hadapan. Dan pada tahun ni memang kita dah ada terminate 1 online database ChemNet yang terpaksa di-terminate sebabnya return on investment penggunaannya amatlah kurang. So dekat sini saya nak ambil peluang lah. Saya harap masing-masing start guna daripada SEM 4 ni sampai you habis belajar atau sampai you further study. Kalau you join, you study dekat UiTM, you kena guna impact dia kalau you tak guna, so maknanya tak ada keperluan. Yang mana online database daripada A to Z ni lah, ada nama-nama beza ni, nilai dia agaklah mahal sebenarnya. Tak semua orang boleh, maksudnya tak semua universiti langgan sebanyak UiTM ini. Kita ni memang paling banyak langgan sebab kita beruntung kita dapat peruntukan daripada KPT. Kita lucky lah, kita punya UiTM pun paling banyak kan, paling banyak campus, paling banyak course. So sepatutnya korang guna. You lain memang agak irilah kepada ada orang nak masuk agak iri juga lah, cemburu lah pada kita kan, kenapa kita boleh dapat banyak. Sebabnya mereka kekangan bajet dia orang agak-agak tight sangat. Kita nasib baik untuk manajemen universiti ni memang dia akan utamakan bahan-bahan pembelajaran dan juga pengajaran seperti online databases. Okay, ni sepintas lalulah saya promote Okay, dekat sini dia akan listkan online database by kategori. So dekat sini dia dah groupkan by subject. Daripada 20 lebih online database tu, dia dah groupkan by subject mana yang sesuai database yang you akan gunakan. Okay, you all fakulti apa? Business. So dekat sini ada business. So dalam kurungan ada 5. Maksud dia 5, bila you klik, dia akan paparkan online database yang sesuai untuk kita gunakan. Okay, so you ada Emerald Insights, dia ada ProQuest Dissertation and Thesis, Science Direct, Scopus dan juga Web of Science. Okay, kalau you all dekat sini, you all boleh gunakan 5 online database ni. Dan dia offer full text dan juga mungkin kalau you akan nampak abstract saja, itu bermaksud kita tidak langgan lah. Okay, bagi Scopus dengan WUS, Web of Science, ini adalah antara online database yang bagus lah, sebabnya researchers, pensyarah, dia memang berlumba-lumba untuk memastikan dia orang punya penulisan di mana-mana online database diindeks kepada 2 online database ini, sebab dua-dua ni memang top 1 in the world. Memang nombor 1 dekat dunia. Kiranya dekat sinilah satu platform yang akan mengukur hash index mereka dan bagaimana dia dapat pantau dia punya artikel ni adalah cited oleh berapa ramai yang cited dia punya articles. The quality of the journal itself, dia akan nampak lah dekat situ So you all juga boleh guna Scopus and WUS ni, tapi
kebanyakan tidak kemungkinan ada full text, kemungkinan juga tiada provide full text. Itu kena request dengan author tersebut. Namun bagi Emerald Insights, Procast dan Science Direct, you all jangan risau, memang kita langgan bahan-bahan yang kita sediakan, so tak ada masalah lah, you all boleh gunakan seperti biasa. Emerald memang multidisiplin, semua subjek dia akan cover, termasuklah Science Direct. Procast dissertation juga multidisiplin, cuma dia adalah format thesis dan dissertation. Okay, saya nak you all try satu online database lah, nanti you boleh try Emerald, kita nak guna Science Direct. Okay, apa yang you perlu buat, you klik view, you akan dapat paparan seperti ini. Okay, you all akan nampak ada search box dekat sini ya. Okay, kita nak dapatkan sampel 5 lah untuk kita nak belajar Mendeley ni ya. Okay, you type je any keywords yang you nak dekat sini. Okay, so masing-masing ikut saya tadi ya. You pergi dekat Science Direct, view, dan klik Science Direct. Nak access Science Direct Emerald Procast ni perlu melalui MyKM. So bila dah access, you tak perlu lagi again Science in banyak kali sebab dia dah auto recognize you punya email sebagai IP user untuk Science Direct. Kira daripada UI item dia dah capture lah ya. Okay, so boleh tak anyone bagi saya keywords apa you nak cari? Keywords assignment yang you nak cari apa, you type dekat message ataupun dekat chat, saya akan copy. Okay, kejap ya, saya tutup pintu. Pintu bilik saya. Okay, sekejap ya, kita tengok. Sudah? Okay. Ada tak contoh-contoh keywords yang you tengah cari? Assignment apa yang you tengah cari? Type dekat you put ni dekat chat. Marketing. Okay. Marketing channels. Okay. Dua ni adalah satu keyword. Bila you kata marketing, dia akan bagi banyak result. At least you bagi keywords ni, yang terbaik ni adalah 2 keywords sebab dia directly akan bagi apa yang you nak. Okay, marketing apa? Marketing investment, marketing agency, marketing strategy, dia banyak. You tak boleh nak type marketing saja sebab nanti you lost. Marketing apa yang I nak cari ni? Tiba-tiba macam terpinga pula kan. You kena ada dua macam Amy Nadia bagi channel management. Kalau you nak tambah pun mungkin channel management in US. You nak cover specific region area. Okay, mungkin tu lebih akan directly bagi, dia akan fokus kepada result itu. Samalah macam you Google kan. Bila you type marketing, berlambak-lambak artikel dekat Google tu. Bila you type specific marketing apa-apa semua, dia banyak. Okay, kalau macam ni saya ambil channel management lah, daripada Amy Nadia. Boleh ya? Setuju ya? Sebab dia ada 2 keywords. Nanti kita cuba lagi keywords daripada Nurain. Nurain, you boleh fikir lagi marketing apa? Marketing apa lagi? Apa yang you nak fokus kepada subjek marketing tu? Okay, so bila dah dapat topik yang you nak, you paste dekat ataupun you type lah dekat search box ni. Dia ada 3 search box ya untuk Science Direct ni. Ada find articles, ada tajuk buku atau jurnal ataupun author. Pada saya lah kita ni kan, tak perlulah kita nak letak nama buku ataupun nama author sebab kita pun tak tahu, kita pun tak hafal. Melainkan memang you advance gila, memang you boleh letak. Tapi tak payahlah kan, kita letak tajuk pun dah okey. Kita nak banyak pilihan kan. Okay, so bila kita dah type tajuk seperti ini, you klik search. Okay. You nampak tak apa tu? Seronok tak? Pernah guna tak? Tak pernah guna you akan dapat seperti ini. Okay. Berapa result dekat sini? Kalau you nak kena tahu online database yang kita langgan ni semua adalah bahan-bahan ilmiah yang sahih. Yang sahih maksud dia yang telah diterbitkan. Beza you jangan samakan dengan Google ataupun mana-mana search engine. Tapi kalau Google Scholar tu kita trusted. Kalau guna Google Scholar bagus juga. Nanti saya akan ajar macam mana you nak pinkan result daripada perpustakaan masuk dalam search engine Google Scholar you all. Okay. So dekat sini you akan dapat 505,000
result banyak kan. Kalau you tengok kalau kita type channel management, so kita tengoklah bila dah dapat satu contoh ni kan, kita tengok abstract dia. Kita tengok abstract dia. Okey, ataupun kita tengok extract kepada keyword ini. Dekat bawah ni ada perkataan channel management. Kalau you tengok kan, you type channel management, keyword dia akan berpisah, bersepah-sepah. Channel dekat sebelah sana, management dekat bawah. Perasan tak macam tu? Terpaksa. Then you tengok nombor 2 pula. Dia research articles, and then ada abstracts, ada figure dan export. You all jangan terburu-buru untuk nampak PDF nak download. Jangan Jangan macam tu. Sebab saya nak ajar korang supaya jangan membazirkan space laptop korang yang memang dah sangat banyak bahan dan belum tentu korang baca sebenarnya. Okay, so kat sini you all boleh bacalah, tengok abstract dia. Ada tak keywords dia? Ataupun lebih kepada abstract. Semua bersepah-sepah. Ni pun langsung tak ada channel, dia tak highlight. Okay, jadinya you nak elakkan berlaku seperti ini, result tu you nak elakkan dapat result yang keyword bersepah, channel kat atas, management kat bawah ni. Apa yang you perlu buat? You letakkan di hadapan ini simbol in bracket koma, dan juga kita kunci di belakang simbol in bracket koma juga. Maksudnya dekat sini kita instruct di search engine untuk kita lockkan keyword supaya dia rapat. Tengok beza dia. Yang kalau kita tak lock dengan in bracket koma ini, you all akan dapat 505,000 result. Kalau kita lock, kita tengok berapa hasil dia. Mungkin lagi sikit. Ada 1,594 results sahaja. Okey, nak tengok balik dia punya keywords ni dekat mana. So you boleh baca dekat abstracts. Ataupun kalau ada extract figure macam tadi tu you boleh baca. Tengok, you all kena tengok balik. Okey. Bila kita buat macam ni tak banyak pula. Jadinya memang you janganlah rasa tak best lah, tak ada. Sebenarnya mungkin tajuk ini tidak banyak ditulis oleh penulis. Dia tak banyak tulis. Ataupun you still juga nak baca bahan seperti yang saya tak lock tadi, lebih kepada general, dia punya keyword tu tak tersusun, so you boleh buang balik lah bracket koma ni. Tapi saya nak tunjuklah kalau dia punya keberkesanan ni lah. Kalau kita type, saya ubah keyword business network ataupun business management. Okay, kita try business management. Okay. Betul ke eja business macam ni? Sorry. Kita try tajuk lain lah, mungkin lebih banyak kan. Okay. Kalau you rasa result dia masih lagi tidak banyak seperti yang tidak dapat seperti yang you inginkan, mungkin you boleh adjust lah. You boleh buang balik in bracket koma ini, dan you nak tengok juga ialah general tadi. Okay. Bila you dah buang balik in bracket koma, mungkin pilihan dia lebih banyak. Tapi you kena ingat walaupun pilihan dia lebih banyak, you kena banyak usaha untuk baca. Okay, tu you kena pandai-pandai you nak nak buat macam mana dia punya keyword tu, you sendiri yang decide. Okay, so dekat sini kita nampak dia punya result 620,000. Dan kita ada pilihan lah, sebelah kiri ni ada pilihan untuk pilih tahun bila yang you nak. Let's say you nak 5 tahun terkini, you boleh klik 2025 pun dah ada, tapi dia kebanyakan tak ada full text. Ada pun dia mungkin buku lah kot ya. Okey, tak naklah terlalu awal, kita nak 2024, kita nak 2023, 2022 sampai 2020. Kita nak 5 tahun. So once kita dah klik, dia punya result akan berkurangan. Okey. Ataupun sebenarnya you tak kisah, you nak semua. So you boleh untick balik. You boleh untick balik, jangan risau. You boleh simplify dia punya, you boleh refine balik dia punya tahun. Okay, then ada articles type. You boleh tengoklah dekat sini ada kebanyakannya bahan yang di-provide dalam online database ni adalah research articles. Okay, so you nak fokus kepada research article only. Ataupun you nak book chapters. You nak book chapters ni lebih kepada e-books lah. Okay, so you nak 2 ni saja. Lain-lain ni you tak nak.
You tak nak rujuk lah, okay? Nak fokus pada research, in books, chapters ataupun you nak tambah lagi satu lah contoh you nak news. Boleh tak? Okay. Saya tak naklah news ni. Okay. And then subject area, ni kita boleh tengoklah ataupun publication title ni biasa saya akan abaikan. And then kita tengok subject areas, dekat sini show more, you boleh tengoklah you nak fokus research ataupun pencarian bahan ni kepada subjek apa. Social science, business, environmental atau sebagainya. Ni dah macam-macam multidisiplin punya subjek lah. Kita pilihlah business, management and accounting dan economic yang lebih kepada relate untuk you punya subjek. Okay. So result dia lebih kurang, lebih mengecil sebab kita dah refine kan, dah tentukan apa bahan yang kita nak, tahun apa yang kita nak, okay. And then you boleh setkan lah you nak English ke, dia ada bahasa lain jugalah tapi almost lebih kepada English lah. So kita take English, okay. Alright. Okay. So ada pilihan dekat bawah ni kita nak access, open access dan juga open archive only. Ni pun you boleh tick tapi kebiasaan dia kalau open access, contoh you nampak dekat atas ni research article hijau dot open access, ni maksud dia sama ada UiTM langgan atau tidak artikel ini dia tetap nak bagi kita. Dia murah hatilah. Okay. Kalau kita langgan dia macam ni. Dot full text access. Yang ni memang kita beli, kita langgan dia punya articles. Satu artikel ni mungkin kebarangkalian dia boleh jadi bernilai RM200. Lebih daripada tu mungkin kurang daripada tu. That's why saya kata apa yang kita langgan ni kalau kita tak guna kita dah rugilah. Okay. Okay, so dekat sini kita cubalah Dan kadang-kadang you akan nampak tak ada full text. Tak ada full text maksudnya memang kita tak langgan lah. Okay, so bila kita dah sortkan, refine dia punya result macam ni, you akan nampak kita juga boleh sortkan kat sini ada relevant dan juga date. Biasanya kita akan pilih relevance lah sebab nak lebih kepada kita punya keywords, okay. So dekat sini, let's say lah nombor 1 ni kita tengok dia punya abstract. Ada kena mengena tak dengan kita punya topik yang kita nak cari. Kita tengok extracts data, dia punya maklumat. Dan dia juga ada figures Figures ni maksud dia ada macam ni lah. Kalau ada methodology tools ataupun dia punya orang panggil apa, figures lah. Dia punya ada jadual ke ataupun ada gambar ke, dia akan display dekat sini. Okay, so you dah boleh capture apa yang you nak. Okay, so you tengok ini memang artikel yang you nak dan you klik tajuk. So bila dah you klik tajuk, you akan nampak dekat sini dah memang banyak lah dia punya pautan kan. Yang bawah ni memang of course lah dia punya artikel secara ringkas dalam page inilah. Okay, dan sampai reference dia bagi. Tapi you all digalakkan untuk download PDF untuk memastikan kita dapat masukkan ke dalam Mendeley account. Okay. Okay, so dekat sini juga you akan nampak ada recommended articles. Dia dah bantu dah sebenarnya kalau you memang berminat kepada topik ini, dia dah auto recommend dah title yang berkaitan yang sama dengan tajuk ini. So ini dah kira menjimatkan masa korang lah sebenarnya. Okay. Okay, so you all boleh klik PDF. Okay, dia akan display macam ni Sekarang ni Science Direct dia kerap display macam ni. So you all verify je lah sebagai human. Sebab kadang-kadang dia ingat kita ni robot. Sebab pernah berlaku robotic download excessive download yang kira macam robot lah download. Sebab mungkin tu scam hackers daripada luar negara. Diguna ada student mungkin paskan dia punya email ataupun password dia kepada user lain, dah sampai ke US dia punya password tu, dan hacker ni dia wujudkan robotic punya tools, dia download, dia sedut semua artikel yang kita langgan kat Science Direct. Dia memang bahaya you jangan berkongsi you punya email address ataupun password kepada orang luar. Okay. Okay, so you dah klik download tadi, you akan dapat full text seperti ini. The exactly articles yang seperti macam mana kita beli secara printed dahulu, zaman-zaman dahulu kala sebelum ada zaman internet ni, zaman kami lah, zaman saya dan zaman Madam J dulu kan. Memang kami tak ada online ni. Memang kita pergi library, ada buku
journal ini dalam bentuk buku, dalam bentuk printed lah. Kami dapatkan dan kami photostate. Korang sekarang mudah. Korang guna jari je cari print. Kami dulu sangat susah, mencabar. Okay, so kalau tengok ya articles ni memang full lah ya sampai reference. So bila you dah pastikan ni okay dan baru you klik download. You klik download. Saya nak letak dekat faculty. Okay. Kita nak buat dekat ni lah. Ini kita create folder lah ya. Contoh business management. Make sure you download dulu PDF ini. Dan you masukkan di dalam satu folder khas. Okay, now saya nak minta semua orang boleh tak masing-masing downloadkan sampel 5 PDF daripada SignDirect ini. Okay, saya bagi masa 5 minit. So masing-masing dekat komputer masing-masing downloadkan 5 PDF. Jadi dah mudah dah, dia terus bagikan recommended article based in this title. So you just click je. Downloadkan 5. Then bila dah siap, you cakap siap dekat chat tu ya. Ni pun sama, saya pun download 5. Make sure 5. Sebabnya nanti kita nak buat practical ataupun latihan menggunakan Mendeley. Macam mana you nak keluarkan dia punya APA citation tools. Okay. Ni kita download. Benefitnya kalau korang menggunakan Mendeley ni, dan benefitnya kalau you download artikel daripada online database yang dilanggan oleh UiTM seperti ScienceDirect ini, korang punya APA citation semua cantik. Cantik tu maksud dia data dia lengkap. Tidak perlu korang nak insert balik ataupun type balik secara manually. Kadang kalau you download daripada Google ataupun Google Scholar, tajuk dia tak penuh, author dia tak ada, serupa you buat manual balik. Okay. Kadang-kadang journal articles, journal name dia tak ada. Macam dekat atas ni memang journal name dia lah. Kalau articles journal ini daripada The International Journal of Management Education, volume 22, issue 1. Keluaran 22, issue 1. Tahun Mac 2024. Sangat baru, latest. So, dia punya maklumat dia ada dekat sini. Memang kita memang sahih lah sebab dekat online database kan. Bukan kita risau bila you access daripada Google. Bukannya kalau Google Scholar tu selamat lagi lah. Okay, kalau Google tu kita tak tahu sahihnya data tu. Betul ke research yang dia buat tu, survey yang dia buat tu tepat ke ataupun dia hantam saja kan. Sebabnya kadang-kadang mungkin dia belum publish. Yang pastinya kalau kita risau tu dia tak publish lagi. And then dan bila data tu tidak sahih, maka sampai ke maklumat teori yang you nak sampaikan dekat you punya assignment tu? Mestilah tak sampai kan. Dah you nak proof you punya konsep, you punya pandangan tu tak ada. Sebab kita cari literature review ni untuk menyokong korang punya pandangan kepada ayat yang kepada research ataupun report yang you nak highlightkan, you nak hantar kepada pensyarah. Okay? Alright, so yang ni dah berapa tadi? Okay. Kalau dah type dah dekat chat, saya tak nak saya yang buat seorang-seorang. Saya nak semua buat sama-sama sebab saya diamanahkan oleh Madam J untuk ajar korang supaya nanti dia balik, dia nak tanya balik lah apa yang you belajar kan. Then dia akan recall balik apa yang you faham. Okay. Okay, yang ni saya download PDF. Saya download je dulu sebagai sampel. Ni baru sikit saya ajar, nanti kena banyak lagi. Nanti you all kena prepare partition dalam you all punya kepala dekat you punya otak belah kiri ni ke kan. Sebab nanti ada sesi yang lebih teknikal lagi. Yang ni mudah sikit lah. Okay. Alright. Senyap je korang ni ODL ni mencabarnya sebab kita tak tahu student ni ada depan kita ke tak. Sebab selalu kelas kemahiran ni untuk Mendeley ni lah saya memang prefer face to face sebab saya tahu
At the end of the class semua boleh buat. Yang ni saya tak pasti you all boleh buat. Nanti you all tengok lah recording Okay, so done. So ada dah? Okay, Alhamdulillah. So siapa yang respon ni tanyalah. Mana lagi yang lain? Hanya beberapa orang yang join 49 orang. Mana lagi yang lain-lain? Okay. Dah. Sebabnya nanti kita nak train you tentang Mendeley So you kena guna artikel ni secara betul-betul lah. Kira macam you nak create APA, you kena ada artikel, you kena ada bahan. Okay. So habis untuk kita terangkan tentang bahan yang dicari melalui perpustakaan. So kalau ada masa, bukan habis lagi kelas ni, banyak lama lagi. Kita 2 jam kan sampai pukul 10. Okay, you all boleh gunakan Emerald Insight juga Lepas ni you boleh try juga sebenarnya. Dia sama macam Science Direct. Cuma mereka ni berbeza syarikat lah, berbeza publisher. Okay, Emerald pun sama macam Science Direct. Type je keyword dekat sini, business management. Kan, contohnya lah, and then enter. Dia juga akan bagi result seperti Science Direct lah. Ada PDF make sure korang kena klik dulu tajuk, barulah korang download PDF. Sebab saya nak nasihatkan adik-adik semua ni, jangan terburu-buru pergi simpan semua. Saya tak pastilah korang akan baca ke tak. Make sure you klik dulu tajuk, you baca satu-satu, betul tak you punya topik yang you nak, barulah you klik PDF. Okay, sebabnya saya ni cerita sebab saya belajar pengalaman saya. Saya dulu masa student pun saya pun macam tu juga, tamak orang panggil. Saya duduk save. Lala balik rumah saya tak baca pun. Balik college saya tak baca, saya tidur je. Okay. So yang ni save lah macam biasa. Okay. Mudah kan? Senang je korang ni. Kacang je ni. Okay, habis you boleh try Emerald, and then you all juga bolehlah discover untuk guna Proquest ataupun Scopus dan Word of Science yang lebih relate dengan business. Okay, now kita dah ada artikel dah ni. Kita dah artikel yang kita simpan kan? So apa yang kita perlukan? Okay, saya nak jawab tentang Mendeley Reference Manager, web dan juga Mendeley site in MS Word Office. Siapa pernah pernah dengar tak apa tu Mendeley ni? Pernah dengar tak? Tak pernah. Tak pernah. Biasa korang guna reference works reference online je. You all buat APA selalu guna apa? Selalu guna MyBib. Senangnya itu. Okay, yang website yang you pakai tu bila you nak recall balik dia punya articles tu macam mana? Tak ada kan dia punya simpan artikel tu, dia hanya site you isi terus dapat dia punya format APA tu, betul tak? Betul. You kena isi, maksudnya you kena key in data tu balik cantik-cantik kan? Okay. Kalau MyBib dia just copy link lepas tu dia buatkan terus. Dia copy link terus buatkan. Okay, ya bagi saya faham ni untuk student dia memang dia tak berapa maksud saya lah, dia tak berapa memikirkan kepentingan untuk dapatkan balik dia punya PDF, dia punya primary source kepada APA tersebut. Kalau macam penyelidik yang lebih kepada master or PhD level ni, dia kalau you nak sambung master dengan PhD, you kena otai dalam Mendeley ni. You kena otai. Sebabnya bukan susah pun, senang sangat saya ajar. Okay, kita tengoklah apa yang Mendeley provide lah ya. Mendeley ni adalah satu tools untuk kita generate APA citation ataupun citation lain lah. Kalau biasa APA lah, dia ada juga offer untuk format lain macam MLA, IEEE dan sebagainya. Tapi kita UiTM ni memang lebih menggunakan APA citation. Okay, sama jugalah kawan-kawan dia untuk Mendeley ni, dia ada EndNote. Pernah dengar EndNote tak? Pernah kan? Dia lebih kurang je macam EndNote. Untuk makluman you all, Mendeley ni dia adik-beradik dengan Science Direct. Dan ibu kepada Mendeley dan Science Direct ni adalah Elsevier. Kiranya memang dia punya ranking untuk penggunaan Mendeley ni
memang antara ranking researcher lah, profesional memang gunakan lah, dan dekat situ juga ada network untuk buat research, kita buat sharing kita punya publication dan sebagainya. Mungkin saya cakap pun orang tak faham. Buat faham je lah tau. Okay, so yang ni Mendeley, kita akan tengok lah ya. Basic je lah. Apa itu referencing? Referencing ni maksudnya yang you buat rujukan lah yang kat belakang sekali tu kan. Ada list of APA. Maksudnya kita acknowledge someone else work or ideas. Kita nak cedok dia punya ideas. Kita nak dapatkan dia punya dia punya idea, dia punya knowledge. Kita kena cite penulisan mereka. Menjadi tidak adil lah kalau kita tak cite APA mereka, dia orang punya reference work, kita tak declare kita dapatkan daripada penulis-penulis tersebut, kiranya kita tak reward mereka adalah penulis sebenar, adalah tidak adil lah sebenarnya, tidak, kiranya not good ethics, sebab kita memang mementingkan prinsip no plagiarism dan no copyright. Okay, it's sometimes called citing or documenting. Kadang-kadang orang panggil citing, documenting ataupun another person's work ya. Referencing is basic university requirement. Memang UiTM memang sangat mementingkan untuk referencing ni. Sebabnya kita memikirkan you punya quality of you punya assignment ataupun quality of you punya thesis. Without appropriate referencing, students are in effect stealing the works of others. Kita mencuri idea orang kalau kita tak buat referencing ni. Pernah tak you buat assignment tiba-tiba tak ada referencing, lecturer reject you punya assignment tersebut. Sebab apa? Sebab tak proper lah. Sebabnya kita pun nak, lecturer pun nak tahu you rujuk daripada mana supaya bahan-bahan yang you rujuk tu sahih lah, dan idea yang you dapatkan daripada penulis-penulis tersebut memang dia buat penyelidikan untuk dapatkan teori tersebut. Okay, so bahayalah kalau tak buat tu. This is lead to academic fraud and plagiarism. Bahaya sangat. Kalau lah kan you nak terbitkan sesuatu jurnal atau artikel ataupun buku lah, you buat you punya own idea, you copy orang lain punya, you nak cited orang punya artikel tapi you tak reward pun dalam APA you punya referencing tu. The author boleh saman you. Saman. So you standby lah duit lebih sikit Okay. Apa beza citation, reference dan bibliografi? Kadang-kadang orang panggil citation, kadang-kadang orang panggil reference, kadang-kadang ada yang panggil bibliografi, betul tak? Biasa kita dengar reference lah kan. Dia ada berbeza, ada beza. Citation ni lebih kepada seperti itulah ya. Dia appear dekat dalam teks, dekat kita punya penulisan. Kadang-kadang kita letak kat literature review. Kadang-kadang kita nampak kalau kita baca artikel dia ada according to Adams dalam bracket tahun, koma. Itu adalah citation ataupun lebih jelas kita panggil in-text citation. Kadang-kadang bila kita buat in-text citation, kita nampak dekat paragraf tersebut, dirujuk balik dekat belakang reference dia, ada juga reference dia. Apa-apa yang ada dekat in-text citation dalam satu paragraf, perlu ada satu reference yang sama untuk artikel tersebut di belakang. Dia kena sync. Janganlah you letak according to Adams, tahun, tapi kat belakang tak ada. Ataupun kadang-kadang you buat assignment, you type je ayat, you lupa nak letak you petik idea tu daripada mana, author mana. Penting ya, you bila dah buat literature review, especially nak grad, dah SEM 5 lah, last SEM ni, you kena di dalam literature review you kena wujudkan in-text citation ini. Okay, itu adalah dinamakan citation. Nanti kita akan tengok dia punya beza tu macam mana. Kalau you tengok contoh dekat artikel tu, you akan nampak dekat bahagian literature review. Okay, so references appears in the end of your assignment. This list contain only the source you cited in your assignment. So bila kita dah buat in-text citation, mestilah ada dia punya ibu dia lah, dia punya full citation, dia punya full reference APA di bahagian belakang. Itu kita panggil reference. Dalam satu artikel kita panggil satu reference. Okay. Seterusnya yang ketiga kita panggil bibliografi. Kadang-kadang orang panggil bibliografi. Okay, bibliografi ni maksud dia dia juga list yang sama seperti reference, cuma dia listkan keseluruhan resource yang kita gunakan untuk buat assignment ataupun penyelidikan. Biasanya kalau kita rujuk, kita nak cite dia punya
dia punya ayat dan kita nak paraphrase, kita akan letak di belakang. Cumanya kadang-kadang ada satu bahan tu buku lah kan, contoh buku you tak nak pun petik dia punya idea, tapi you just rujuk je untuk you punya tambahan maklumat kepada assignment. So kita akan letak dia sebagai bibliografi. Dia boleh ada idea tu, reference atau bibliografi tu adalah sama. Okay. Okay. Bila kita cited bahan, kita cited idea orang lah kan. Kita kena tahu siapa yang create, penulis dia siapa, di mana. Maklumat ni penting di mana dia diterbitkan, created atau perform, bila dipublishkan, apa jenis format yang kita identify, buku ke, report ke, study, artikel ataupun sebagainya, ataupun proceeding kan. Sebab setiap bahan citation dia berbeza-beza, tak sama. Okay, when using online resource, you need URL website or database name when the URL website or database was visited. Penting kalau you dapatkan daripada online resource, you kena pastikan you dapatkan dia punya URL website ataupun nama database yang you gunakan. Okay. Okay, yang ni adalah contoh-contoh bahan yang kita dapatkan untuk kita createkan citation, textbook, journal, published papers, newspapers, report, website, TV, radio. TV, radio pun you boleh citedkan dalam you punya assignment. Sebab kadang-kadang you tengok dokumentari kan, you boleh letakkan sebagai citation ataupun you citedkan dalam you punya assignment atau sebagainya. Okay, writing style. Okay, banyak jenis writing style. Okay, yang pertama tu memang kita selalu biasalah APA reference list kan. Yang kedua MLA. MLA list ni lebih kepada medical. Ada Oxford Bibliographies, ada Harvard Reference List, ada Chicago Bibliographies dan macam-macam lagi termasuklah IEEE dan sebagainya. Tapi kita dekat UiTM ni memang kita gunakan, kita tetapkan standard APA lah sebagai kita punya reference list. Okay, ni lah maksud dia lah. American Psychological Association, nama penuh dia. Okay, kebanyakan digunakan dalam social science in order to cite various sources. Okay, this style offer examples for the general format for APA research papers, in-text citation and notes, footnotes and the reference pages. Ni contohlah bagi APA citation. Memang kita dah biasa nampak kan? Okay. Bila kita buat APA citation, you kena ada dua part yang saya cakap tadi. Pertama, in-text citation. Kedua, reference list. In-text citation, contohlah kan, you letak, you nak quoteskan, nak paraphrasekan satu ayat daripada author ni, you ambil dia punya idea dulu. Ni ayat dia lah kan, daripada artikel tersebut, you dah paraphrase dan make sure korang letakkan dia punya nama author dan juga tahun. Okay. Kemudian di bahagian belakang you juga kena ada the full APA bagi author-author yang you rujuk untuk ayat ini. Bila dah guna Mendeley, you jangan risau. Dia akan buatkan korang. You klik je dia akan keluar. Yang menjadi risaunya bila kita buat secara manual ataupun you guna search engine yang lain, mungkin tak sama seperti Mendeley, atau kalau sama tu bonus lah. Cuma Mendeley dia punya bonus ni dia simpan PDF kita. Dia trace history PDF kita. Okay. Tak perlu. APA citation, choosing the name, always use the surname and last name. Kena pastikan kalau kita nak createkan author name lah, especially nama-nama orang selain daripada Melayu ni lah kan, korang kena tahu dia punya surname tu apa, macam mana korang nak olah balik nama Melayu, nama dia punya ayah dia ke depan, nama family kat depan bagi orang Cina ke India ke, ataupun kadang-kadang dia punya penetapan tu berbeza-beza. So kalau macam contohlah David J. Beckham, mungkin you boleh ambil Beckham sajalah nama dia punya surname. Okay, kalau you nak simplekan nama dia, kalau you nak ambil juga nama dia, you boleh letak Beckham, D.J dalam kurungan 2010. Okay, nama surname dia perlu di hadapan. Okay, dan kalau nama Chinese, contohlah Chua Kiman,
you kena tahu nama Chinese, nama surname dia adalah di hadapan. So you boleh letak nama ayah dia di hadapan, Chua, K.M dalam kurungan 2009. You boleh simplekan macam tu. Jimmy Chu Kim Yong. Kalau ada kadang-kadang you jumpa nama Chinese, dia mix dengan Mat Saleh, mungkin dia kahwin campur lah kan. So you nampak kat sini Jimmy Chu Kim Yong. So automatically you kena tengoklah Chu ni kita kena ambil nama Cina dia dulu. Chu ni di hadapan nama surname dia dan barulah kita follow K.Y dalam kurungan 2012. Okay. Kena pastikan. Kalau tak faham you boleh tanya saya ataupun you boleh research back to the internet pun boleh, tak ada masalah. Okay. Cuma bagi nama India ataupun Taimalah dia memang sama. Dia punya okay, you boleh guna either one sebenarnya nama India sebabnya dia sama macam nama orang Melayu nama orang Melayu sebenarnya tak payah terbalikkan pun tak apa. Macam saya Noridayu Rosli, kadang-kadang jadi Rosli, N. Sebenarnya tak payah terbalikkan pun tak apa sebab kita direct dia terus Noridayu Rosli dalam kurungan. Tak ada kesalahan. Yang menjadi kita nak kena buat lebih, nak ada effort lebih tu lebih kepada nama orang putih, nama Chinese, nama mixed Chinese. Ni memang kena particular. Kalau nama orang Melayu, nama orang India tak ada masalah. Acceptable for both name. Okay. Okay. Ni adalah contoh-contoh reference untuk buku seperti ini. Okay, kalau buku dia ada maklumat author, ada maklumat tajuk dan ada maklumat ini kita panggil di University of Chicago ni adalah lebih kepada tempat yang diterbitkan lah ya. Dan kalau dia ada e-book, ada DOI, you kena letak link dia. Ni contoh jurnal artikel one author. Kalau satu artikel tersebut ada satu author, ni contoh dia. Okay, dia perlu letak tajuk dan dot, perlu ada nama journals, perlu ada volume dalam kurungan issue, page number dan juga URL. Ini kalau you buat secara manual lah, tapi sebenarnya kalau guna Mendeley dia terus buatkan. Ni citing web reference dan sebagainya. Okay, so now saya nak masing-masing boleh tak pergi dekat Google, type Mendeley or type www.mendeley.com untuk kita createkan free account. Okay, saya endkan sini. Okay. Masing-masing boleh type Mendeley. Okay. Mendeley.com. So you ambil Mendeley Reference Management Software. Okay, so klik dekat sini. Okay, you akan dapat page ini. Kita nak terus hands on sekarang ni. Okay, dah ready Okay, masing-masing type Mendeley. Dah ready. Ke you nak break kejap? Ke nak teruskan ke? Teruskan je lah Okay. Mendeley ni ini adalah satu platform lah yang saya cakap tadi dan untuk menggunakan software Mendeley ni you kena create free account. Okay. First you kena create free account. Kena klik dekat bawah ni Okay. Macam saya dah ada account. Pada yang belum ada account, mohon korang proceed untuk sign in atau create account. You nak kena masukkan you punya maklumat lah. You kena masukkan email. Email ni make sure email yang you ingat lah. Kalau better you pakai email UiTM. Email rasmi you lah sebab kita nak linkkan dengan kita punya Microsoft Word secara atas talian. Untuk gunakan Mendeley ni, first you all kena pastikan you all punya Microsoft Word. Sekejap satu kat sini. Okay. Kalau you nak guna secara online, make sure you pakai Microsoft Word 365 yang di-provide oleh UiTM. Masing-masing dah ada account ini ke Office 365? Dah ada ke belum? Ada. So tak ada masalah. Sebab saya faham sekarang ni trend pelajar dia suka buat assignment melalui Office 365 secara online yang you share melalui OneDrive, betul tak?
Okay, so semua dah ada, saya tak merisaukan saya lah. Kalau yang tak ada, make sure korang aktifkan seperti ini. Nanti saya share slide saya ni dengan madam awak. Dia akan share pada korang. Yang ni dia ada cara-cara nak aktifkan 365 ya. Okay, and then barulah boleh linkkan Mendeley ni dengan Microsoft 365 tadi. Sebab Mendeley ni dia kena bekerjasama dengan Microsoft 365 Words. Dia kena bekerjasama. Sebab kalau tak nanti you nak type tu dia takkan synchronize untuk jadikan APA ya. Okay, so yang ni dia punya paparan lah, saya tak nak tunjuk. Kita akan go through terus ya. Okay, so tadi you kena create account. Ada yang dah berjaya create ke? Ataupun ada yang masih lagi belum buat? Senang je kan create dia. Okay, kalau dah create, sign in and then sign in back lah. Okay. Terima kasih kepada yang sudi respon. Saya percaya you all dapat A++ lepas ni. Okay. Bila you dah sign in, dah berjaya daftarkan Mendeley, you akan dapatlah profile you dekat sini. Automatically dia akan bawa ke page ini dan you akan dapat ada nama you dekat sebelah kanan ini. Ada tak? Ada nama korang, ada library, ada search. Okay. Okay, ini adalah paparan Mendeley ya. Okay. Mendeley ni dia bagi juga dekat kita search engine untuk cari artikel. Ni kira bonus lah sebabnya Mendeley ni dia adik-beradik dengan Science Direct. Dan kebarangkalian artikel yang dekat Science Direct pun ada dekat dia punya platform pencarian ini. Dan kebanyakan kalau author yang join author dengan researcher lain, kebarangkalian mereka ni ada network dalam team Mendeley ni. Kita boleh createkan group sebenarnya, group yang mana kita boleh together bersama mereka. Ni advance kalau you researcher, you boleh group together dengan mereka dan kita bincangkan topik yang kita minat lah, interest lah. Tapi sekarang you level pelajar, tak payah fikirkan sedalam-dalamnya. Ini kita nak cari. Kalau you perlu, let's say dekat Science Direct tadi tak ada artikel yang kita perlukan, you boleh cari juga dekat Mendeley ini. Cumanya dekat sini sangat-sangat kena berhati-hati sebabnya make sure artikel yang you pilih tu perlu ada PDF. Saya nak memang kita dapatkan dia punya PDF. Kadang-kadang dia hanya tarik data saja, PDF tak ada. Itu bahaya Apa-apa pun you dapatkan artikel bagi tajuk yang you cari, make sure you download juga PDF dia. Contohlah macam ni, you type business management. Dia punya interface pun sama macam Science Direct. Result pun lebih kurang kan, memang adik-beradik pun. Okay, so bila you dah dapatkan seperti ini, dia dah mention open access, maksudnya dia ada bahan secara PDF atau lebih jelas dia ada macam ni, journal open access, ada PDF sebelah dia. Itu memang ada PDF. So bila you tengok tajuk ni ada you berkenan dan you klik PDF, yang ini dia akan pergi ke Science Direct, betul tak? Kira adik-beradik lah ni. So you kena view PDF dan download. Make sure you download. Kadang-kadang ada yang tak download. Okay, so ni pun sama, boleh tambah lagi. Boleh tambah lagi. Okay. Alright. Okay, so ni kalau you nak rasa nak cari lagi lah Okay, so you back balik. Kalau tak nak cari tak ada masalah. Guna Science Direct yang saya ajar tadi pun tak ada masalah. Okay, yang tengah-tengah ni dia ada library. Search adalah paparan automatik di hadapan lah. Klik di tengah-tengah ini yang mention library. So dia akan membawa kamu dekat Kejap ni. Hello? Salam. Tengah KKM. Online. Okay, bye. Okay. So dia akan berikan kamu paparan seperti ini. Siapa dia punya paparan ni kosong? By default dia akan macam ni lah. Macam saya tadi, saya dah banyak sebab saya mengajar Okay, dapat tak paparan seperti ni? Kalau dapat, type 2 dekat chat. Dapat. Okay, dapat Okay, thank you Nazuha. Thank you Nurul Huda. Ifah. Okay, ramailah yang tengok, yang follow saya Okay, bila you dah dapat paparan seperti ini adalah
library lah, yang mana bahan-bahan yang kita cari tadi kita boleh masukkan di dalam library. Ini kita panggil Mendeley Library, dalam Mendeley Library. Okey, apa yang you nampak dekat sini, dia akan ada, okey, dia ada button add new. Kalau you klik add new ni, dia akan keluar seperti ini, yang mana you boleh import file from computer, you boleh import folder dan import library. Import library ni maksudnya you import data-data yang you dah convert kepada data ini. You dah groupkan menjadi data ini. Tapi saya tak nak ajar ni advance. Kalau you di penyelidik, you boleh belajar. Okay, dan ada add reference manually. Okay, bagi bahan-bahan yang kita cari daripada journal platform seperti Science Direct Emerald, kita boleh import file from computer lah. Dan mungkin you ada rujuk bahan melalui buku yang you pinjam daripada library, ataupun you rujuk daripada majalah yang you tengok dekat mana-mana ataupun you beli kan. You boleh add reference manually. Sebabnya ada bahan yang tak ada PDF. You kena ingat tak semua bahan ada PDF, tak semua buku adalah berbentuk e-book. Okay, so apa yang you perlu buat, you klik import file from computer ataupun import folder pun boleh sebenarnya, tapi kita buat satu-satu lah ya. Import files from computer and then you cari balik folder yang kita simpan PDF tadi. Okay, bila dah cari, apa yang you perlu buat, you klik satu dan you buat shortcut dekat keyboard Ctrl A. Biasa buat tak? You klik satu, you klik keyboard Ctrl A, dia akan select all. Ataupun you nak tekan shift shift, you klik pun boleh, tak ada masalah. Okay, ataupun you nak tambah satu pun tak ada masalah. Biasa saya memang nak cepat je kan, saya klik all je. So bila kita dah klik all, dia akan upload automatically bahan ini ke dalam Mendeley. Make sure bahan yang you nak buat APA, you kena masukkan dalam ini. Okay, sebabnya dia ada macam-macam kelebihan. Okay, now dah berjaya, kita ada 7 bahan yang dijadikan contoh dekat sini. Okay, sama, boleh buat tak masing-masing? Follow tak apa yang saya buat ni? Okay, bila dah masukkan, dia automatically akan hijau macam ni lah. Maksudnya memang ini baru masuk lah, kita aktif lah, memang kita baru masukkan. Dan bila kita dah add, dia automatic jadi all reference. Dia di bawah group all reference. Maksudnya keseluruhan data yang kita baru masuk ke Mendeley, dia akan jadi all reference. Kita boleh organize bahan ini menjadi satu folder ataupun satu group supaya kita tak lose kita punya track kepada research ini. Kadang-kadang kita bukan ada satu assignment saja. Mungkin you all juga ada assignment bagi subjek-subjek lain, betul tak? Cuma bahan ini you nak categoriskan kepada subjek Madam J ni saja untuk research method, betul tak? Okay, jadinya apa yang you perlu buat, you akan nampak dekat bawah ni, bawah collections, you akan nampak ada perkataan new collection, you just klik dekat sini. Dia hanya macam ni je lah kan. Actually dia adalah satu box yang you boleh customize ataupun buatkan folder untuk dia. Okay, so yang ni you buatlah nama yang you nak. Senang ingat lah kan. So saya letak research method, ataupun you nak buat untuk you punya own nama subjek, apa dia, JA, kan you ada kod-kod BA, betul tak? So terpulang pada masing-masing research method. Okay, so bila dah type, you just enter, dia terus nampak dia akan macam ni, dia sync. Okay, you just enter dan dia akan jadi seperti ini. Okay, so yang ni saya nak delete lah. Okay, bila you dah create collection folder ni, bila you mouse you klik dekat folder yang you create tadi, dia masih kosong. Sebab apa masih kosong? Sebab dia punya bahan PDF tadi masih lagi dekat lobby, dekat all reference. Ni saya panggil lobby lah nak senang faham. Apa yang you perlu buat, you klikkan bahan-bahan yang you nak ini dekat lobby reference ini, klikkan. And then bila dah klik tu, dia automatic akan keluar bawah ni. Ada box kat bawah ni And then organize, you klik organize and then you add to collection dan dia akan appear lah mana folder yang kita dah create. Kalau kita create banyak tadi, dia akan appear banyak-banyak dekat sini And then you checkkan research method. Maksudnya you nak masukkan dalam research method. So you klik
add. Okay. So kita check balik dekat folder research method ni berjaya tak masuk. Baru ada. Tadi tak ada kan? Okay, so berjaya kita masukkan. So next time kalau you nak addkan bahan-bahan lain, you boleh check dekat recently added. Kalau you check dekat references mungkin agak sukar sebab dia dah dumpkan seluruh bahan yang you nak masukkan dekat Mendeley. Kalau next time, esok atau lusa ataupun petang ni nak tambah lagi, you boleh check dekat bahagian recently added. Okay, ataupun you nak sort by by added punya time ni. Dia akan sortkan bila kita start masuk. Okay, dia juga ada recently read, maksud dia bila kita dah klik, kita akan double klik. Ni maksud dia kita baca. Okay, dia tengah loading Bila kita double klik, kita akan buka balik PDF ini. Kita akan buka balik PDF ini. Okay, so kita back balik dekat library. Okay. So kita pergi dekat sini. Okay, apa yang perlu you buat adalah you kena check satu-satu. Tengok tadi kita dah baca yang atas ni dia dah tak ada button hijau. Hijau ni maksudnya tak baca lagi. Apa yang you perlu buat, you kena check satu-satu data untuk pastikan maklumat tersebut, maklumat metadata dia lah macam author, macam year, tajuk daripada jurnal mana, daripada sumber mana, lengkap. Source ni lebih kepada tajuk jurnal tersebut. Let's say lah yang nombor 1 ni, apa yang you perlu buat, you klik sekali je. Kalau you double click, dia akan appearkan PDF. You klik sekali je. Bila you klik sekali, dia akan automatically keluar sebelah kanan. Ada satu slide yang akan keluar. Ini adalah metadata bagi bahan tersebut. You tengok you download daripada Science Direct. Dia punya data semua lengkap. Cantik data dia. Author dia ada ni Helion. Nama jurnal ni pun ada, nama tahun ada, volume dia ada, issue ada, bulan bila kan. Then dia ada PDF, dia ada ISSN, ada DOI, apa lagi bawah ni. Dan macam-macam lagi lah ni file apa saya ni. Dan dia ada ID daripada Scopus. Sebab apa? Sebab bahan ni keseluruhan bahan-bahan ni you download daripada online database yang UiTM langgan. Itu yang advance dia. Kalau you download daripada luar, daripada Science Direct, mungkin kadang-kadang dia akan jadi lopong-lopong. Dia mungkin tak ada maklumat jurnal ini. Tak ada year, tak ada issue, tak ada volume. Betul tak? Tak percaya, you try nanti. Mungkin you akan mengalami masalah itu. Bila lopong, dia punya data, tak cantik lah APA kamu, betul tak? Memang tak cantik. So you check balik lah. So bila you download daripada UiTM online database, maklumat-maklumat ini memang dia penuh dan cantik. Tak ada miss apa-apa. Abstract pun ada. So bila dah okay, you pangkah lah You try klik satu-satu. Okay, tengok. Ini adalah berbentuk report. Okay. Contohnya tadi yang kita klik, dia adalah journal article. Format dia begini. Yang nombor 2 ni adalah report. Sebab tu dia tak ada journal title. Okay. Yang kedua, journal article. That's why dia ada journal name. Make sure journal article dia kena ada journal name. Dia punya ibu lah. Kalau di dalam bentuk buku, International Journal of Management Education ni di bahagian hadapan sekali. Page buku yang muka depan lah, cover dia kan. Dan tajuk dia punya articles ni adalah di dalam dia. Dia punya sub article. Itulah maksud dia Dan tahun 2024 memang latest. Dan dia punya maklumat memang full. Dia DOI semua tak ada masalah. Dia punya author pun dia dah siap-siap susunkan. Tak perlu kamu nak repair ke dan sebagainya. Okay. Alright, sampailah hujung ni lah. You check balik dia punya maklumat. Make sure betul lah. Kalau tak ada, bagi saya impossible lah kalau daripada online database, Emerald Standard should be okay lah. Kalau tak ada, you kena lengkapkan. Contohnya kalau author dah tertinggal kan, you kena masukkan manually. Masukkan type lah, type. Termasuklah nama jurnal, kalau tertinggal pun you kena masukkan
Okey, ini adalah bahan-bahan yang kita rujuk daripada online. Let's say you ada rujuk buku teks you punya buku yang you pinjam dekat library. You boleh create secara manually. Contoh, add new, ataupun you ada pinjam thesis daripada library, you rujuk thesis dekat perpustakaan, ada thesis kan, so you boleh rujuk daripada newspaper ataupun majalah. Apa yang you perlu buat, you add reference manually. Okay, you klik dekat add new, ambil add reference manually, dia akan pop up seperti ini dan you kena identifier ni you just biarkan kosong je lah ya. Reference type you boleh pilih lah. Let's say kita nak masukkan buku lah kan, buku teks lah kan. And then tajuk dia ni you boleh letak lah tajuk apa-apa. Ni contoh je Okay. Author, you kena kenal pasti tau dekat buku tu. You kena kenal pasti buku tu author dia siapa. Sekejap saya ambil buku contoh. Ni contoh buku ni kalau you nampak. Okay. Untuk title, nampak buku ni? Untuk title you kena ambil the exactly titles dia apa. Author's name pun you kena tengok. Dia ada berapa author. You kena salin. Kalau author ni you kena pastikan dia punya surname tu betul. Let's say lah nama surname tu Will Smith. So surname tu jadi Smith Will. So you kena buat macam ni lah. Smith Will. Okay, nampak tak? Dan kalau dia ada 2 atau 3 author, you kena tambah. Make sure korang masukkan author-author lain. Dia biasa kalau 3, lebih daripada 3 dia automatic jadi add all. Tapi kita kena isi juga maklumat author tu. Contohnya lah Michael Jackson. Itu je tu. Salah pula. Gitu. Okay. Dan kita kena tengok tahun dia. Buku ni maklumat tahun kadang-kadang dia tak ada kat depan. So you kena buka dekat dia punya kita panggil page, dia punya preface page tu Kita kena buka dekat dia punya page yang ada maklumat penerbitan. Dekat sini. Dia ada maklumat penerbitan. Dekat helaian kedua atau ketiga, you kena tengok tahun dia berapa. Macam ni contoh tahun 1996. So saya letaklah tahun contoh 2000 lah Pages dia ada berapa. Last kali page dia 1 sampai 2 berapa, you kena check. Korang kena buat tau ni, mesti fikir apa benda lah ni Kena buat macam ni. Let's say lah page dia sampai 200 lah. Okay. Dan kalau dia ada volume, dia ada mention volume dekat depan ni, you kena masukkan volume 2 atau 3 kan. Edition pun sama. Kalau ada edition, dia mention edition yang kedua, keluaran yang kedua. Kadang buku ni dia ada upgrade dia punya edisi. So dia letakkan 2. Macam tu And then you kena masukkan, kalau ada nama editors juga masukkan, pastikan surname dia betul. City ni maksudnya adalah bandar. Kalau you check balik dekat dia punya ni page helaian ketiga ada maklumat penerbitan ni, you boleh check dia punya negeri tu dekat mana. Okay, macam ni Kuala Lumpur. Saya letaklah Kuala Lumpur. London ke kan? Maklumat APA memang kena ada place of publication. And then nama publisher dia. Publisher dia you kena tengok dekat page ini juga. Kalau you perasan dia ada printed by bawah ni. Dia ada printed by. Itu memang penerbit dia lah. Printed by percetakan Zafar. Kadang-kadang kalau untuk international buku kadang McGraw-Hill kan. Yang ni pun you kena tahu. Bagi months, day dan abstract ni kalau tak ada pun tak apa, tak mandatory. Okay, yang penting ada nama, whose, where, when dengan dia punya tempat place of publication tu lah kan. And then kita klik add entry. Okay, kita back balik dekat all reference. Dia ada dekat yang pertama sekali, cuma dia tak ada sumber. Dia tak ada PDF. Memang tak ada PDF pun sebab dia buku sahaja. Jadinya kita nak masukkan maklumat buku. Dia jadi buku kat sini sebab kita pilih buku tadi. Okay, so kita tick dia. Kita klik organize, kita masuk dekat collection dan klik dekat research method. Kita tambah dekat situ. Tak mau.
Okay, check balik. Dia tak mau masuk. Kalau tak mau masuk, you drag pun boleh. You masukkan kat situ. Bila you drag, barulah dia masuk. Okay. Selesai untuk nak masukkan data di dalam library. Okay. Untuk makluman korang semua, Mendeley ni juga boleh kita buat pembacaan dan juga penandaan kepada artikel yang kita baca. Contohlah nombor 1 ini, Peng J Baum. Ni kita klik, kita kena double klik back balik, double klik sebab kalau you klik sekali tu dia akan slide ke yang sebelah kanan tu Okay. So yang ni lambat pula Okay. Bila you double klik, dia automatically akan open bahan tersebut dan dia akan bagi paparan seperti inilah Dan apa yang menariknya dekat sini, dia ada function untuk kita buat penandaan highlight. Kita boleh highlight teks ni dan kita boleh insert note. Kita boleh insert note. Dan kita boleh pilih highlight apa yang kita nak guna, warna finger kan. Let's say saya nak highlight dulu. Let's say lah you nak dapatkan you nak buat pembacaan lah kan. You malas nak print, nak buat pembacaan dekat secara online ni. So you highlight kan. Contohlah you nak yang ni. You just hold you punya mouse and then you lepaskan you punya mouse. Dia terus highlight point yang you nak. Bila you klik, dia akan keluar pemilihan untuk you nak change colour ke, lebih pada makeup lah. Saya tak heran sangat buat makeup ni kan. Then you klik, you highlight balik and then you klik note. Dekat sini you boleh klik note dekat sini. Lagi sekali bila kita nak buat remark lah, kita nak buat komen ataupun remark, you klik note ni, dia akan keluar dekat sini lah. So you boleh add comment dekat sini. So you letak lah, you nak letak apa? Literature, review. Contohlah and then you klik kat luar. So dia akan appear. Ni lebih kepada makeup tools. Okay. Tak ada pun tak apa. So kalau nak teruskan, nak buat penandaan dan lain pun you boleh teruskan. Tak ada masalah. Macam tu. Ni lebih kepada makeup tools. Saya tak berapa tekankan sangat ini. Okay. So kita back balik. Sama juga kalau nak yang next line, you boleh double click. Dia akan appearkan artikel-artikel ini. Okay. So seterusnya kita dah selesai masukkan data dalam Mendeley. Apa yang perlu kita buat? Kita kena new tabs and then boleh tak you type Microsoft 365 dan you login kan you punya account. Okay, ingat tak password masing-masing? Okay, kita klik dekat Microsoft 365. Masing-masing masih bersama saya? Masih. Okay. Sekarang ni kita dah nak buat APA lah Saya nak ajar you macam mana nak buat APA. Okay, kita login Microsoft 365, sign in. Sorry. Saya pula lupa password. Sekejap Okay. So, bila you dah login, yes. Apa yang you perlu buat, you kena buka satu blank dokumen Microsoft Words. Okay. Banyak pula iklan dia. Apa yang you kena buat ni? Okay. You kena buka satu blank document. Klik blank document. You all familiar kan biasa guna 365 ni. Satu blank document sebab kita dah nak buat penulisan lah, nak buat assignment kan.
So dia akan jadi macam ni. Okay. First, you kena check balik. Okay, ni pangkal lah, mana tak guna ni. You akan nampak dekat tab atas ni akan ada reference. Tab yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Di tab reference ini, you klik reference. Okay. Ada tak merah simbol Mendeley dekat sini? Masing-masing. Cuba check. Ada tak dia punya badge Mendeley? Okay. Untuk kita synckan Mendeley library, ni kena dengar ya, kita kena, you all kena fokus yang part ni. Okay. Untuk synckan data Mendeley ini ke dalam you punya Microsoft Word, kita kena dapatkan badge dia, lencana Mendeley dekat sini. Okay. Cara-cara nak dapatkan badge ini, you kena download, you kena Google Mendeley site. Okay. Klik Mendeley site daripada website Mendeley pun boleh. Dia ada pautan dekat situ Klik Mendeley site. Kemudian dia akan dapat macam ni lah. Mendeley site seamlessly insert reference and bibliographies into your document using our citation add-in. Dia macam plug-in lah. Macam Chrome extension, lebih kurang lah trend sekarang ni kan. So you ambil button merah ni, you klik Get Mendeley Site. Bila you dah get Mendeley Site, automatic dia akan pergi dekat Microsoft App Store. Pangkat dulu. Kemudian dia akan paparkan produk ini, okay, dan you klik Get It Now. Okay. So dia akan minta kita masuk kembalilah email kita tadi. Make sure you sign in email, you sign in account 365 yang you buka tadi ni. Jangan you pergi sign in account lain. Dia tak link lah dekat sini kan. Make sure korang masukkan data-data, masukkan email dan maklumat yang email yang you login di dalam Microsoft 365 yang tadi tu, kita login tadi tu. Kena sama. Kadang-kadang kan dia ada berlaku case dekat sini dia masuk email lain, dekat Words dia masuk email lain. Memang tak muncul dalam Mendeley site tu. Okay, so yang ni mungkin saya tak lengkap daftar, saya masukkan kejap ya. Yang ni kalau tak lengkap you isi lah. Yang saya ni kadang-kadang banyak sangat account. Sebabnya yelah kan, tukar nombor telefon, dia jadi susah nak identify kita punya maklumat lah kan. Masukkan maklumat yang lengkap. Sebab kadang dia nak bantau verify, bila kita login tu nak verify melalui phone kita. So Get It Now. Ni dia akan plugkan dia punya badge Mendeley site ni dekat kita punya Microsoft 365. Okay. So bila dah macam ni, you check balik dekat you punya dokumen yang kita buka bulan tadi kan, dekat kita punya online Microsoft 365, and then you pergi dekat reference, tak ada lagi, you refreshkan dia. You try refresh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia akan refresh, you check balik dekat reference, ada tak? Tak ada pula ni. Okay, lagi sekali. Ada yang ada tak? Ataupun ada yang okay. Try open in Words. Open in Words. Cancel. Ada yang dah berjaya dapat tak? Ada. Ada. Kenapa saya tak keluar ni? Ya Allah. Reference. Sekejap saya tutup balik. Saya buka yang baru. Tak ada pula. Ada yang mengalami kesukaran untuk ni tak? Untuk ada yang macam saya tak yang tak dapat badge dia tu. Sekejap
Kalau you tak dapat, you try guna Microsoft Word yang install dekat you punya PC pun boleh. Tapi make sure email korang ni samalah. Saya rasa tadi saya kena tutup balik tu. Tak apa, tak ada masalah. Kalau tak okey dekat online, you guna yang offline, yang you guna dekat you punya desktop pun tak ada masalah. Microsoft Word yang you install. Okay. Saya tak pergi sahkan apa-apa dekat ni. Okay, ni memang take time sikit. Saya share tadi, sekejap saya share balik. Stop presenting. Share entire screen, patutlah korang tak nampak. Okay. Oops. Macam tadi saya punya saya punya online ni dia tak keluar. Mungkin saya kena refresh banyak kali. Kejap ya. Dia keluar dekat offline je. Dia keluar kat offline kan? Tak apa, you all boleh nanti bila you restart balik PC mungkin dia ada. Selalu dia berjaya, ni tak keluar pula. Kalau tak berjaya, bila you appear macam ni, you open inwards. You open inwards, dia akan open, then make sure offline yang you punya words dekat kita punya PC tu, make sure korang punya email sama dengan apa yang you login tadi. Dapat dia ada dekat reference, you check reference, dia ada Mendeley site dekat sebelah ni. Dapat kan? So bila you klik Mendeley site, you klik, yang ni pun sama, dia akan minta password kepada kita. Yang ini adalah password Mendeley, bukannya password 365. Kadang-kadang korang confuse dia akan minta password. Saya ulang lagi sekali, mungkin korang tertinggal tadi Bila ni, bila you klik icon Mendeley site, dan dia akan keluar seperti ini, sebelah kanan ini, dan you klik get started. Kita nak synckan Mendeley library kita tadi ni tujuan ni lah. So you masukkan you punya email yang kita daftar. Saya pakai email peribadi sebab kalau pakai email staff saya dah macam-macam account dah kan, lupa. Okay, make sure you sign in. Tengok tu, lupa dah. Okay, bila dah sign in, okay, sama jadi tak macam saya ni. Bila dah sign in, you akan nampak semua artikel yang you masuk dekat library tadi, dia akan appear dekat sini. Dapat tak? Dapat tak tadi? Siapa Ain Faris dapat tak? Okay, dapat. Okay, bila dah keluar macam ni, you akan nampaklah iklan Mendeley ni kan. You akan nampak iklan Mendeley, you padam je lah, tak pakai pun sebenarnya ni. Delete dia. Delete, select all, delete. Okay, tak pakai pun yang tu. So kita pergi dekat home. Okay, alright. So kita dalam fasa untuk kita buat in-text citation dan kita nak buat reference. Okay, so biasanya kalau kita buat penulisan, kita akan guna chapter 2. Ni akan berlaku cepat sikit Saya akan literature review. Biasa macam tu kan tajuk you. Kita buat tajuk dulu. You buat header dulu. Okay, dan kita akan you all biasa guna Times New Roman Okay, dan you akan siap-siap buat header reference. Dua ni kena ada. Kalau tak jadi. Okay, so yang ni enter, make sure dia dekat bawah sebab kita nak createkan in-text citation. Okay, alright.
So kebiasaan untuk permulaan ayat kita akan bagilah sedikit apa tu pengenalan kan. You akan buatlah the topic about something and then the impact of the risk management is you akan bagi definition biasanya kan, literature review. Then kita bila you dah start nak quotes, you kena mulakan ayat permulaan lah, contohlah kan, ataupun you ada your own word sendiri, you lebih canggih daripada saya ni, mungkin you boleh gunakan lah biasa saya akan guna macam ni lah, according to, berdasarkan, according to, berdasarkan penulis ini menyatakan, kita nak ambil according to, dan bila kita dah siap type, you nak start buat citation. Bila buat citation, you pergi dekat Mendeley site di sebelah kanan ini, you nak pilih yang pertama lah, you nak pilih buku. So you tick, you check, you tick dia punya tajuk yang you nak cite ini, and then bila dah tick, automatically yang tab biru ni ada appear kat bawah insert one citation. Klik yang ni. Bila you klik, dia akan keluar seperti ini. Ini namanya in-text citation. Okay, kalau you nak make up, make sure dia dalam kotak editing ini. Lagi satu, pantang untuk Mendeley ni, kotak editing ni you all jangan type dalam ni. You nak type, you kena double click kat luar. Sebab ni ada script dia, ada script untuk synchronize data-data dekat Mendeley. Tapi kalau you nak sekadar edit, you nak buang dia punya ni kurungan, you nak wujudkan dekat tahun ini saja, tak ada masalah. Kecuali you type panjang-panjang tu, tu menjadi masalah sebenarnya. Okay, so you dah ambil, you dah cite satu ni, business management. So double click dekat luar. Okay, macam tu. Janji you tak di dalam mode editing dalam box ini. Okay, so you type lah apa yang you nak prefacekan bagi ayat tersebut. Contohlah, kalau according to Smith Jackson ni, you type je lah apa-apa yang you rasakan, random words apa yang you rasakan you nak bagi, ataupun you nak rujuk lah kan. So type lah. Ni saya ambil contoh lah bagi cantik sikit kita punya data ni. Saya ambil lah contoh saya punya ni. Sebenarnya kita tak boleh copy paste, you memang kena type pun. Tapi ni saya nak buat contoh ayat ni bagi cantik. Okay, make sure korang jangan copy paste kena replace balik. Ni contohlah. Contohlah ni ayatnya, ni nak guna untuk nanti. Okay, biasa you akan macam ni lah, you akan ambil, you akan type lah you punya own idea, betul tak? Okay, so kemudian nak buat next ayat based on research written by, okay, kita nak cite yang kedua pula. Okay, nak cite yang kedua, kita ambil tajuk yang kedua. Let's say you nak cite yang ni, and then sekejap ya. Okay. Sorry. You tick yang nombor 2 and then kenapa dia jadi gini? Dia dah cite dah rupanya. Oh, dia dah pergi kat sini. Undo jap. Okay. Be careful. Kadang-kadang bila you dah cite satu, tiba-tiba you klik lagi satu, dia akan keluar 2 kat sini. Ni memang be careful. So you kena discard balik. So dia dah jadi cited dah dekat sini. Okay, so yang ni you nak ambil construction enterprise business management, dia juga ada tulisan biru sebenarnya kat bawah ni. Ini pun you still boleh guna. You klik je insert citation, dia akan keluar. Bila you dah cite, dia akan jadi seperti ini. Kita dah cited Okay, dan kita boleh teruskan sampai artikel kedua, ketiga, tajuk-tajuk lain yang you nak masukkan. Ini kita cuba habiskan Make sure korang habiskan apa yang you dah
nak rujuk tu yang you dah pilih yang mana you nak select sebagai dia punya in-text citation, you teruskan supaya nanti dekat APA dia cantik lah kan, according to. Yang kedua, kita nak cite dua artikel. 1, 2, nak buat 3 articles lah. 3 articles. So kita, sorry. Terima kasih. Okay. Sorry bos saya masa. Okay. Kejap ya. Okay. Okay. Yang ketiga, kita nak cite artikel lain. Make sure bila you nak pilih, make sure yang lain-lain yang kita pilih tadi kita untick balik supaya dia tak bertambah citation dia, supaya dia tak pening ya. Macam tadi saya pilih, saya klik lagi yang lain, dia pergi masuk dekat artikel nombor 2 tadi. So yang ni saya nak pilih yang ketiga, dia dah pening sebenarnya. Okay, so according to kita nak ambil yang nombor 3, kita klik insert citation. Habiskan sampai bawah. Ini habiskan ni maksudnya korang start untuk menulis lah kan, bukannya ini sampel saya tunjuk. Okay, so kita nak cite yang keempat pula. Okay. Based on research written by kita habiskan sampai bawah. Okay, kita nak yang ni lah. Yang ni dah. Yang ni yang mana yang belum silent? Okay. Yang ni saya dah ambil driving student and stakeholders. Okay. Kemudian you all kena hati-hati kadang-kadang kalau tulisan biru ni dia tak keluar, mungkin kita tertik ni kita terlupa nak untick balik. Ni kena be careful. Okay. Kemudian kita nak ambil yang last kali shaping entrepreneur ni. Okay. So kita buatlah ayat yang sama jugalah. Insert citation. So maka jadilah penulisan ni. So yang ni saya kosongkan sebab bukan berarti you nak kosong nanti you isilah you punya penulisan ataupun you punya paraphrase ayat yang you nak copy daripada artikel yang you rujuk tadi. Okay, so let's say lah dah lengkap lah kita punya karangan ni kan. Let's say lah dah lengkap. Okay, kemudian bila dah siap semua karangan yang you all dah buat, ayat-ayat yang you dah buat ni, saya copy lah bagi nampak cantik. Kejap ni. Okay. Tak jadi. Saya nak buat random word tapi tak jadi.
Oh tak jadi, tak apalah. Okey. Nak bagi cantik juga dia punya tu lah, supaya nampaklah kemas sikit kan. Yang ni be careful kadang-kadang korang akan tertype dekat dalam ni. So yang ni, ni korang kena buat ayat sendiri jangan tiru saya. Yang ni saya memang just tunjuk contoh lah bagi cantik kan. Okay. Ni saya copy je, tunjuk contoh. Okay, let's say lah korang dah completekan korang punya in-text citation. Yang ni kita panggil in-text citation You all check balik lah. Let's say ada nak tambah lagi ataupun you nak repeat the same article pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Kadang-kadang ada yang tanya saya, Puan Yuyu macam mana, boleh ke saya repeatkan in-text citation ni sebab saya nak guna lagi dia punya isi kandungan dalam buku tersebut. Contohlah dia nak pakai buku business management ni sebagai dia punya own rujukan boleh, tak ada masalah. You boleh je, you type balik. You type, tak ada apa-apa lah kan. According to, tak ada masalah pun. You ambil tajuk ini dan you klik insert citation. So dia akan bagi in-text citation yang sama lah. Tak redundant pun, tak ada masalah. Okay, jangan risau. Okay. Dan bila buat referencing dia memang akan jadi, dia akan referencing satu je lah. Tak adalah sampai 2 reference you wujudkan. Okay. So let's say dah selesai part literature review. Kemudian pergi dekat reference, kita dah nak generate APA dia dekat sini memang part yang seronok lah bagi saya sebenarnya. Okay, so make sure you type tajuk references and then you enter point mouse you dekat bawah ni Kemudian pergi dekat Mendeley site sebelah kanan ini, you akan nampak reference, citation setting. Yang ni you kena tengoklah citation setting. By default memang dia akan ambil citation style APA 7th edition. Ni memang paling latest lah. Okay, kalau you nak guna style lain tu you boleh tukar dekat change citation style. IEEE ke apa-apa semua ni lah kan. Tapi biasa memang kita pakai APA lah. Tak pernah pun pakai version lain. Kalau engineering student mungkin dia akan pakai IEEE yang ada 1, 2, 3. Dia ada number dekat depan APA, dia punya reference tu. Okay, you all akan nampak ada dot 3. Okay, mouse dekat bawah ni. Ada dot 3 ni kan. You klik. Kemudian, you akan ambil insert bibliography. And then you klik continue. Bila you dah klik continue, dia akan keluar secara automatik bibliografi yang kita rujuk. Okey tak? Faham? Faham. Ni apa tu slow jadi cakap faham tu. Puasa kan? Okey. So, jadinya apa yang you tulis dekat sini, you ada in-text citation, dia juga ada reference kat belakang. Dia automatically akan keluar. So, lepas ni, let's say lah you nak tambah satu ayat lain, dia akan automatic, you akan refresh balik dekat sini, update from library, dia akan tambah. Dia akan tambah reference yang you wujudkan yang barulah, kira yang you wujudkan ayat barulah. Contohlah kan, let's say lah next, you nak tambah idea lain daripada Stan Maduka ni. Okay. Kita type lagi, nak tambah idea yang mungkin dia ada bagi teori dia kan. So, kita ambil Stan Maduka dekat ni, the impact of risk management. So, you klik insert citation, yang warna biru ni. Dia dekat sini. Oh, sorry. Let's say lah you nak tambah tambah penulisan lain lah, tajuk lain dekat Mendeley. You boleh update dekat Mendeley. Let's say lah korang nak tambah macam keluar lah pula. Dekat sini. Kita nak tambah satu artikel lain lah.
ada idea lain kan, idea baru pula you jumpa sebab mungkin sebelum ni tak nampak, tak ada tambahan, tiba ada tambahan pula, lecturer suruh tambah kan. So pergi dekat tajuk lain, you boleh download lah dia punya PDF. Saya nak ajar macam mana dia nak sync balik dengan Mendeley kita tadi, Mendeley site tadi. Okay. So apa yang you perlu buat, okay dia dah download. Okay, so yang ni kita ambil, and then pergi balik kat folder tadi, kita pastekan dia. Take down. So pergi dekat Mendeley, add new, import balik file from computer. So kita ambil tajuk baru tadi, dia akan upload. Okay, ni yang baru. So kita masukkan dekat folder research method. So dekat sini. Kemudian kita pergi balik dekat words. Kita punya words tadi. Then apa yang kita perlu buat, kita klik dot-dot 3 ni dan kita update from library. Jadi kita update, dia akan masuk yang artikel baru tadi. Yang dia akan jadi yang pertama lah. Dia akan automatically jadi nombor 1. Kemudian nak tambah lah, nak tambah dia punya citation. Okay, yang ni make sure you uncheck balik. Okay. Kita ambil yang nombor 1 ni, kita insert citation. Dan automatically dia akan jadi handku. Dia ada dekat sini. Bila kita dah add dekat atas ni, automatic dia akan wujud dekat bawah ni. Ni. Dia terus automatic masuk. Once you dah update dekat atas, no worry untuk, jangan risaukan yang bawah sebab dia dah automatic akan masuk. Ataupun you nak delete, you tak nak, bila kita delete tengok. Yang ni pun you terpaksa delete jugalah, ataupun you refresh pun balik, tak ada masalah. Sorry. Yang ni pun you terpaksa delete. Kalau yang part delete ni you kena delete sendiri sebenarnya. Kiranya kalau you masukkan bagi kompetitif, tajuk kompetitif strategic resource ni, bila you delete dekat atas, yang bawah ni kalau you tak rujuk, make sure you delete. Yang ni memang kena delete sendiri. Okay. Kecuali kalau korang insert balik, barulah dia wujud secara automatik. Part delete tu memang saya akui kita kena delete sendiri. You kena pastikan dia link. Yang ni ada, make sure bawah pun ada. Okay. So, faham ke setakat ini? Madam, kenapa bila contoh saya dah letak dia punya bibliografi untuk, contoh saya dah letak 1, lepas tu saya nak try letak yang bibliografi PDF lain lah. Tapi dia keluar yang sama macam yang pertama tadi saya letak, dia tak keluar yang baru. Dia keluar yang sama. Okey. Cuba awak check balik dekat setiap tajuk ni, ada tak you tick? You tick, ada tak? Make sure kalau you nak artikel ini, artikel lain you jangan tick. Check ni. You jangan tick warna biru ni. Faham tak? Cuba buat. Ataupun you nak share screen ke? Saya nak tengok. Okay, sekejap saya try buat. Cuba buat dulu. Make sure yang this checkbox ni you jangan check. Kalau you nak kalau you nak gunakan, you nak satu saja, you nak yang ni saja, make sure kalau nak tambah untuk paragraf lain, nak guna tajuk yang lain, make sure korang kena pastikan yang checkbox ni tak ada, dia tak check untuk tajuk-tajuk yang lain. Ataupun sebenarnya bagi saya lah kan, tak payah guna checkbox ni pun tak apa. Pakai yang biru ni, insert citation ni pun boleh. Dia ada satu penambahbaikan ni. Bila kita klik insert citation, ada yang macam bawah ni kan, ada drop down ni, you boleh customize, you nak bentuk macam mana. Yang ni kita boleh pilih. Yang ni. Okay, yang ni.
Korang boleh pilih. Bila klik insert citation, korang boleh pilih. You nak author dalam kurungan ya ataupun author saja ke ataupun ya. Tapi biasa kita nak author ya. Okay, boleh tak tadi? Siapa yang bercakap tu? Make sure kalau you nak start insert citation, insert text in text citation ni, make sure yang lain-lain ni korang tak tick lah. Kalau tak, let's say lah ni kan, bit Barfera, let's say lah, then bila you nak kalau you nak tambah 2 point, barulah mungkinlah boleh you tick lagi satu. Kalau nak tambah point ni, contohlah kan, dia boleh klik, dia akan jadi 2. So you save change, dia akan tambah lah dia punya author add, dia akan tambah lagi dia punya in-text citation lah. Make sure yang tick ni jangan biru sebabnya nanti dia akan mengelirukan kita. Boleh tak tadi? Siapa nama dia tu yang bercakap? Saya pun tak nampak muka awak. Tak boleh madam. Masih tak boleh? Cuba padam balik. Balik kan, delete balik semua, buat ayat baru kat bawah. Lepas tu make sure yang lain ni jangan tick lah, buat yang baru dan klik insert citation satu-satu balik. Sebab bagi saya Mendeley ni dia mudah sebenarnya, dia senang dan dia tak menyusahkan kita part technical ni. Kita boleh undo, back balik, delete balik. Dia tak adalah macam terus freeze, tak ada. Dia okey bagi saya. Cuba balik nanti kalau tak boleh nanti bila-bila you masuk kampus jumpa saya pun tak apa, you datang kat library. Okay madam. Okay, boleh ya? Yang tu kena hati-hati. That's why bila kita nak insertkan satu citation, nak insertkan citation yang lain-lain, kena pastikan tak ada tick di tajuk-tajuk lain. Kalau tak dia akan jadi sama dan dia akan jadi double, berdouble. Melainkan kalau you nak rujuk 2 articles lah, macam saya cakap tadi kan, you boleh klik satu citation, you nak combinekan dua author kan, you nak buat comparison idea, maksudnya macam tu, barulah you klik save change. Macam ni contohlah tadi, macam saya nak combinekan 2 articles ni, 2 bahan ini, saya nak buat 2 comparative idea, so saya klik dua-dua dan saya save change. Okay, 1, 2, kita klik save change, daripada satu saja dia akan jadi 2 in-text citation. Tengok dia berubah Hanko, Smith and Jackson. Ni sebab tadi yang P tadi tu saya pilih artikel lain, ni contoh saja You nak pilih 2 artikel, you klik 2 dan you klik save change. Kalau nak klik 3 pun tak ada masalah. You klik yang ketiga, you klik save change. So ada 3 author ni, you nak buat comparative statement lah. You nak comparekan idea dia. Contohlah yang A ni bagi tahu kemudaratan tentang junk food adalah ini dan yang B nak mention ni. Tapi yang ketiga ni bagi tahu junk food tu okey. So maksudnya macam itulah. Ini maksudnya literature review. You kena bagi pembuktian bagi teori-teori yang you nak kemukakan untuk you buat assignment. Okay? Kalau you nak edit balik tak nak 3 ni pun tak ada masalah. You buat 3 ni kan. You untick balik yang mana you tak nak. You save change, dia akan kembali kepada 2. Okay? Then let's say you nak kembali kepada satu saja artikel. You tick satu saja. Untick balik yang mana you tak nak, you save change. Tak ada masalah. So, okay, boleh ya? Okay, so ada soalan lain? Saya rasa saya pun dah habis untuk beri taklimat. Kalau ada soalan boleh tanya dekat dalam Google Meet lah. Okay. So recording ni saya akan share dengan you all semua melalui Madam J. Ada soalan tak nak tanya sebelum kita tamatkan?